Oke, salam kawan-kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Saya harap kawan sentiasa sehat ya. Saya ada sedikit pencerahan hari ini berkenaan dengan isu yang sambungan daripada semalam yang mengatakan Pisces itu burung. Hari ini dia mengatakan Pisces itu lain pula. Yang saya baca di Astro hari ini dan saya tadi lihat banyak juga di media sosial dan saya terbaca bahwa kenyataan dia ini pada saya lebih baik dia cermin diri dia sendirilah, dan kenyataan dia seperti ini. Ini kenyataan dia tadi. Dia kata mengakui sukar bagi PN membersihkan peninggalan PH. Itu satu hal. Yang kedua, saya baca shortcut saja. Nanti kawan-kawan boleh baca sendirilah ya. Karena yang saya nak jawab nih shortcut saja, senang saja nih. Bak kata orang tua-tua, hendak membaiki itu lebih susah daripada hendak merosakkan. Oke, itu kenyataan dia lah. Yang saya nak jawab itu adalah peninggalan PH itu. Saya pun nak tanya dia juga, apa peninggalan yang PH lakukan untuk kerajaan yang ada hari ini perbaiki begitu susah. Dan sebagai seorang ahli politik yang begitu lama berkecimpung dalam dunia politik ini, dan dia sebagai seorang presiden parti PAS, pada saya kenyataan yang dikeluarkan ini amat mengerirukan rakyat. Dia boleh keluarkan kenyataan ini di waktu tahun 60-an ataupun 70-an. Tetapi untuk dia nak keluarkan kenyataan seperti ini mengelirukan rakyat yang ada dalam Malaysia hari ini, saya rasa dia sudah salah tempat. Karena hari ini manusia yang ada dalam dunia ini dan rakyat Malaysia ini sudah ada sedikit pelajaran dan sudah ada sedikit ilmu. Begitu pula dengan keadaan dunia yang begitu cepat hari ini dengan dunia IT, dia tidak boleh menipu. Saya yang sebagai anak petani, saya yang sebagai anak orang susah hari ini pun saya sudah boleh melihat ke media sosial. Saya juga sudah tahu, walaupun saya tidak mempunyai sekolah, saya tidak sebagai seorang ahli politik seperti dia, saya sudah boleh untuk melihat politik kita ini sebagaimana yang sebetulnya. Jadi kalau dia keluarkan kenyataan seperti ini, dia mengatakan susah untuk nak memperbaiki apa yang dah PH buat seolah-olah sebegini, dia sudah salah. PH mengambil alih kerajaan dengan keadaan hutang yang begitu banyak. Saya tidak mau cerita yang detail ya. Saya cuma cerita yang kasar supaya rakyat di luar lebih paham dengan kenyataan yang mengelirukan rakyat ini, mengelirukan orang lain supaya orang lebih mudah paham. PH ambil kerajaan dengan hutang yang dah memang banyak daripada kerajaan yang sedia ada, yaitu kerajaan PN, Barisan Nasional. Hutang negara dah memang banyak. PH cuba membaiki. Kerosakan itu banyak berlaku adalah disebabkan ketirisan berlaku. Begitu juga dengan kerosakan-kerosakan yang melibatkan 1MDB. Hari ini kamu nak backing cerita-cerita lama kamu, yang mana dulu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan terang-terang di ceramah dia mengatakan, dan kita lihat apa yang dia buat dengan Sarawak Report, terang-terang dia ada menerima duit 90 juta. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim cabar untuk menyaman dia tentang isu itu, tak berani. Begitu juga dengan Sarawak Report. Kenapa kau bayar 1,4 juta kepada Sarawak Report? Orang saman orang tidak pernah bayar hutang. Tidak pernah bayar orang yang disaman. Ini kau bayar pula. Apa cerita? Tak payahlah nak membohongi rakyat dengan politik yang tahun 60-an kamu. Ubah cara politik dengan baik supaya rakyat lebih paham. Jangan mengelirukan rakyat. Kenyataan media dia mengelirukan rakyat. Saya bukan ahli politik pun saya paham apa yang dia maksudkan. Jadi jangan membohongi rakyat, tidak habis-habis keluarkan kenyataan media. Mentang-mentang kamu sekarang ada dalam kerjaan, kamu gunakan media untuk mengeluarkan kenyataan kamu yang rakyat rasa bercanggah. Jadi ini tidak betul lah. Keluarkan kenyataan yang menyenangkan rakyat. Sekarang ini, kamu sebagai Presiden PAS menjadi duta bertaraf Menteri Timur Tengah. Apa yang kamu bawa daripada Timur Tengah hari ini? Apa yang kamu buat pelaburan untuk rakyat lihat? Satu pun tak ada. Saya rasa apa yang Menteri PAS buat dalam kerajaan hari ini untuk rakyat?
Apa yang nak dibaikikan daripada kerajaan PH? Coba terangkan. Orang-orang PAS yang melihat menonton channel saya ini, coba terangkan kepada saya, apa yang Menteri Timur Tengah bertaraf Menteri hari ini buat? Apakah dia makan gaji buta? Apakah yang dia nak perbaiki daripada kerajaan PH dahulu? Yang PH dah lakukan? Kerajaan PH itulah yang boleh dianggapkan telus dalam banyak pemerintahan yang ada nih. Karena kita pun memang 2 kali je pun BN yang tukar, lepas BN masuk PH. Jadi kerajaan yang ada hari ini, kerajaan tebu atap yang kamu menumpang aja masuk dalam kerajaan karena pengkhianatan tuh, sedar sikit lah nak bercakap. Jangan kata nak memperbaikikan apa yang PH buat apa semua. Tunjukkan bukti apa yang PH buat, penyelewengan, ketedisan, rasuah. Jangan kata nak memperbaiki, tapi apa dia? Jangan cakap. Saya sebagai rakyat boleh cakap. Jadi kalau seorang pemimpin bercakap seperti ini kepada rakyat yang nak mendengar, hari ini dunia IT. Itu saya kata semalam. Kalau kamu nak buat seorang nak jadi ni, kena menulis saja kerja, nak buatkan kenyataan seperti ini, jadi blogger. Ini makan gaji buta sebagai menteri. Ini kenyataan saya sebagai rakyat, saya amat terkesan karena saya menyokong PH. Jadi kalau kamu keluarkan kenyataan yang bertolak dalih yang seolah-olah mengelirukan rakyat hari ini, saya rasa sudah salah. Hari ini adalah tahun 2021 sudah. Bukan tahun 60-an dulu. Kamu bolehlah menipu menggunakan media yang dikongke oleh kamu untuk kamu mengelirukan rakyat. Hari ini dunia ini sudah di ujung jari. Kalau kita asyik menipu rakyat, asyik kita mengeluarkan satu kenyataan yang mengelirukan rakyat, ini pada saya satu yang bercanggah. Saya sebagai rakyat mendengar apa yang dia keluarkan, langsung tidak ada manfaat. Kamu Menteri Timur Tengah yang diiktirafkan bertaraf menteri ini, mendapat apa keistimewaan yang menteri lain dapat, kamu cerita hal isu pembersihan apa yang PH buat. Kamu sebagai Menteri Timur Tengah, patutnya kamu cerita apa pelaburan yang kamu bawa daripada Timur Tengah. Apa yang kamu bawa daripada negara luar tu. Untuk rakyat dengar, bukan rakyat nak dengar kamu punya cerita bohong rakyat. Ini umpama saya cerita bohong rakyat lah. Kalau dia mengatakan PH punya kesalahan, saya suruh bagi tahu 2 pun kesalahan yang PH buat yang dia nak bersihkan tu. 2 dia sebutkan ke sini. Malaon tolong komen dekat saya punya channel ini, beritahu. Pandai-pandai je. Membersih apa yang PH buat sini nih, dia kata nih. Peninggalan PH, membersihkan peninggalan PH. Baca nih, dia di dalam Astro nih tadi, saya baca. Jadi jangan dia membuat kenyataan-kenyataan yang melirukan rakyat. Kalau kamu nak mencari sokongan politik, bukan begitu caranya. Itu saya kata. Sekarang nih kamu udah jadi kerjaan, sudah setahun lebih, sepatutnya tunjukkan kepada rakyat apa yang kamu sudah buat. Apalagi kamu sebagai Menteri Timur Tengah, apa yang kamu udah dapat? Pelaburan mana yang kamu udah dapat daripada Timur Tengah? Tunjukkan kepada rakyat supaya rakyat nampak. Bukan kamu mencari kesalahan orang yang buat jadi kerjaan yang lepas. Tapi saya tidak ada masalah kalau kamu memang nak menunjukkan kesalahan kerajaan PH. Tapi tunjukkanlah buktinya. Jangan cakap saja. Ini cakap saja kepada rakyat untuk mendengar. Ini membohong rakyat lah pada saya. So, berhentilah membuat statement-statement yang menyusahkan rakyat. Saya sebagai rakyat mendengar sakit telinga lah. Sia-sia makan gaji buta. Sudahlah kedekut. Dah makan gaji buta. Tak nak pula sedekah dengan rakyat. Inilah hakikatnya mereka ni. Jadi saya harap lepas ini rakyat nilai nih menteri-menteri kita nih. Saya tidak mengatakan semua menteri kita ini tidak bagus, tapi hampir semuanya sama. Itulah, jangan buat satu pengkhianatan, buat kerajaan tebu atap, ya, jangan menyusahkan rakyat. Rakyat tak bagi mandat, teruskanlah, bersabarlah sampai 5 tahun. Yang pergi cucuk dulu, yang nak pergi racunkan orang-orang PKL, orang-orang ni semua bersatu supaya keluar daripada PH. Dan membentuk kerajaan baru hari ini adalah kamu orang lah.
Bila ada jadi kerajaan hari ini, dah tunggang langgang seperti ini, dah menyusahkan rakyat, kamu nak menyalahkan lagi kerajaan yang ada dulu. Kenapa kamu nak ambil alih? Biarlah mereka memperbaikikan apa yang rosak. Kenapa kamu sibuk nak ambil? Bila kamu ambil, kamu nak salahkan dia pula. Adalah macam tu. Nyanyok lah. Okeylah kawan-kawan, sekian saja dari saya. Inilah luahan hati saya kepada mereka-mereka ni yang tidak paham-paham ni. Jadi menteri tapi tak paham-paham. Saya yang balik daripada kebun ni pun paham lagi bahasa. Okey kawan-kawan, sekian, terima kasih.